Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, kita sama-sama dapat bertemu kembali dalam video ini. Jadi kali ini Pusat Motivasi Bentara Amal ingin kongsikan kepada anda semua, khususnya ibu bapa bagi calon UPKK tahun 2021 dan juga kepada guru-guru yang bertanggungjawab menguruskan penilaian ujian lisan Al-Quran bagi tahun ini, beberapa pandangan dan cadangan untuk kita pastikan pelaksanaan ujian lisan Al-Quran pada kali ini berjalan dengan baik, menguntungkan dan memberi manfaat yang banyak kepada calon-calon tahun 2021. Jadi, seperti kita semua sedia maklum, perjalanan ujian lisan Al-Quran ini, kalau pada tahun sebelum ini, sebelum bermulanya pandemik ini, kita boleh bersemuka di sekolah. Jadi, biasanya guru-guru akan menjalankan ujian ini secara bersemuka di sekolah bersama dengan calon-calon. Dan guru-guru yang bertanggungjawab terhadap ujian lisan Al-Quran ini adalah guru-guru yang dikenali oleh murid-murid sendiri di kalangan ustaz-ustaz, ustazah yang mengajar mereka kelas agama petang. Jadi untuk ujian lisan Al-Quran, seperti mana sebelum ini, dalam situasi kita boleh bersemuka, kertas bagi ujian lisan Al-Quran terbahagi kepada dua kertas, kertas 1 dan kertas 2. Kertas 1 mengandungi 70 markah, kertas 2 30 markah. Kertas 1 lisan Al-Quran adalah kertas yang menekankan kepada penilaian terhadap bacaan tilawah Al-Quran dari sudut tadarus dan juga tilawah. Jadi kertas ini menguji kemahiran calon membaca ayat Al-Quran dengan baik dan dengan tajwid, dengan kelancaran. Dan semua ini hanya boleh dicapai sekiranya calon-calon ini memang rajin membaca Al-Quran dengan guru, rajin mengaji Al-Quran dengan bimbingan guru-guru, sama ada di kalangan ibu bapa, di kalangan ustaz-ustazah, di sekolah ataupun di kawasan kediaman mereka. Jadi bagi kertas 1 ini hanya ada 2 soalan sahaja. Satu soalan 35 markah, 2 soalan 70 markah. Soalan bahagian yang pertama biasanya diambil daripada surah-surah yang berada di permulaan Al-Quran, juzuk-juzuk terawal Al-Quran, dan ayat yang diberi hanya 3, 4 atau 5 ayat sahaja. Manakala soalan yang kedua biasanya diambil daripada juzuk-juzuk terakhir Al-Quran, dan kebanyakannya soalan kedua ini datang daripada surah-surah yang biasa dibaca, mungkin ada yang telah dihafal oleh calon-calon. Jadi soalan yang kedua ni biasanya nampak lebih mudah dan ringan bagi kebanyakan calon. Tugasannya hanya perlu membaca sahaja. Jadi kalau pada situasi sebelum-sebelum ini, apabila murid atau calon datang diuji di sekolah, guru kadang-kadang hanya menyerahkan sahaja. Yang di saya ni, yang saya tunjukkan ini adalah kertas soalan UPKK bagi tahun 2019 untuk ujian lisan Al-Quran. Jadi guru boleh menyerahkan kertas ini untuk dilihat oleh murid pada set yang berkenaan, dan murid akan baca daripada kertas tersebut. Ataupun sekiranya guru tersebut ingin memudahkan urusan, boleh saja guru tersebut menyatakan ayat dan surah bagi set yang telah dipilih oleh murid. Jadi untuk makluman, kertas ini dia ada 10 set. Kertas 1 ada 10 set soalan, kertas 2 juga ada 10 set soalan. Set ini boleh diundi oleh murid nak dapat set 1 sampai 10 secara undian, ataupun guru menggunakan kebijaksanaannya memilih dan menetapkan set-set ini agar setiap murid mendapat set yang berbeza. Dan untuk soalan 1, apabila murid membaca, sekiranya guru tersebut ingin memberi murid suasana ataupun dapat rasa membaca Al-Quran daripada Al-Quran sendiri, guru perlulah membuat kerja tambahan. Sebelum mengedarkan kertas soalan, guru perlu study dulu setiap set ini, dapatkan muka surat bagi setiap potongan-potongan ayat yang telah ditetapkan. Apa tujuan dapatkan muka surat ni? Supaya nanti
bila guru dapat sahaja set mana yang ingin diberi pada calon, guru boleh sebutkan terus muka surat berapa yang perlu dibuka daripada Al-Quran. Okay, jadi ini cara yang pernah ataupun yang menjadi amalan dulu. Manakala bagi soalan kertas 2, iaitu soalan yang menguji hafazan dan tafsir, maka hafazan dan tafsir ini hanya tertumpu kepada 18 surah wajib hafal, iaitu daripada surah Al-Qadar hingga ke surah An-Nas. Dan mengikut daripada pengalaman kami menguruskan kertas lisan Al-Quran sejak beberapa tahun kebelakangan ini, biasanya daripada 18 surah wajib hafal tersebut, 6 surah yang terakhir tidak diuji atau tidak ditanya dalam hafazan. Biasanya begitu. Jadi calon-calon kalau boleh hafallah semua, sebab dia adalah surah-surah lazim. Cuma fokus yang paling berat ialah kepada 18 surah ini. Tolak 6 surah yang terakhir, maka 12 surah yang perlu diberi sepenuh perhatian oleh calon-calon. Jadi siapa yang mengikuti channel YouTube Pusat Motivasi Bentara Amal, ada kami lampirkan 2 video khas yang berkaitan dengan ujian lisan Al-Quran, cara nak skor markah tinggi bagi kertas 1 dan kertas 2. Dan begitu juga bagi mereka yang mengikuti Telegram Pusat Motivasi Bentara Amal, kita ada bekalkan dengan pelbagai nota-nota yang berkaitan dengan hafazan bagi soalan-soalan lisan Al-Quran kertas 2. Jadi untuk kertas 1 dan kertas 2, dalam suasana suasana tahun 2019 dan sebelumnya, guru biasanya untuk kertas 2, murid datang ke hadapan, guru akan tentukan set berapa yang dipilih oleh murid, atau guru tentukan setnya, kemudian murid akan ditanya soalan. Soalan terbagi pada 2 bahagian. Bahagian pertama 20 markah, ada 3 soalan, ada 3 surah yang akan ditanya. Daripada 3 surah tersebut, soalan pertama biasanya akan tanya kepada calon. Guru akan tanya kepada calon, sila baca surah sekian, daripada awal hingga hujung ayat. Ataupun sila baca surah ini, 6 surah disebut, contohnya sila baca surah Al-As daripada mula sehingga habis. Ataupun daripada sila baca surah Al-Bayyinah dari ayat 1 hingga 5. Jadi apa yang perlu dibuat oleh calon? Calon perlu mulakan dengan baca ta'awuz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, dan terus mulakan membaca surah yang diminta sehingga hujung atau sehingga kepada ayat yang disebut oleh guru tadi. Soalan kedua, biasanya pengawas ataupun guru yang menguji kamu, menguji calon, akan mengarahkan kamu untuk sila ulang dan sambung bacaan saya. Sebagai contoh, sekiranya calon diuji dengan surah, sebagai contoh surah Al-Ikhlas, ini sebagai contoh, biasanya guru akan membacakan ayat Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad. Jadi calon perlu membaca semula basmalah, kemudian membaca Qul huwallahu ahad, kemudian sambung sehingga habis atau sehingga disuruh berhenti. Dan soalan ketiga, biasanya calon akan diarahkan sambung bacaan saya. Maksudnya calon perlu sambung sahaja. Jadi sambung, tak perlu baca bismillah, hanya sambung, dengar kemudian sambung. Sebagai contoh, apabila dibacakan daripada surah An-Nas, ini contoh saja, biasanya memang tak keluar surah An-Nas ni. Bismillahirrahmanirrahim, Qul a'udzu birabbin nas. Jadi calon terus sambung, Malikin nas, terus sambung sehingga disuruh berhenti atau sehingga habis surah. Jadi ini 3 soalan yang memberi markah keseluruhan 20 markah. Dan 10 markah yang berbaki adalah untuk tafsir. Jadi untuk tafsir ini, biasanya soalan tafsir ni akan ditanya daripada 3 surah hafazan tadi. Katalah ditanya surah Al-Ikhlas, surah Al-As dan surah An-Nas. Jadi biasanya akan dipilih salah satu daripada surah hafazan yang ditanya untuk kita huraikan tafsirnya. Dan untuk soalan tafsir seperti tahun 2019, biasanya calon hanya akan ditanya berapa bilangan ayat surah, apakah tema bagi surah tersebut, kemudian akan ditanya tentang surah diturunkan di mana, Mekah, Madinah ataupun Makkiyah, Madaniyah, dan seterusnya. Calon perlu menyatakan 2 pengajaran daripada surah tersebut. Jadi ini adalah soalan-soalan yang terkandung dalam kertas 2 yang markah terkumpulnya 30 markah. Okey, baik, sekarang kita pergi kepada, ini adalah suasana
sebelum berlakunya Perintah Kawalan Pergerakan akibat pandemik COVID-19 ini. Jadi waktu ini, di saat ini kita berhadapan dengan situasi pandemik, maka pelaksanaan peperiksaan juga mengikut kepada keadaan setempat. Maka kita lihat kepada keadaan di kawasan masing-masing, bagaimana situasi kawalan penyakit di tempat kita. Ada kawasan-kawasan yang mungkin boleh dilakukan ujian secara bersemuka. Maka pada kali ini saya hanya ingin kongsikan cadangan dan pandangan Pusat Motivasi Bentara Amal kepada sekolah-sekolah, pada guru-guru yang menguruskan calon-calon yang terpaksa diuji secara atas talian, seperti yang ditunjukkan di skrin ini ataupun di layar di papan putih ini. Jadi kalau kita lihat ujian lisan Al-Quran versi atas talian, jadi sekiranya dijalankan secara atas talian, ada beberapa perkara yang perlu menjadi perhatian para guru. Yang pertama, guru-guru yang ingin menjalankan ujian seperti atas talian ini perlulah memastikan soalan kertas 1 dan 2 apabila diterima, dibuka, disemak dan diteliti betul-betul, boleh rujuk info-info daripada pihak pejabat agama Islam daerah. Seperti untuk tahun ini ada beberapa ataupun ada info berkaitan ralat yang perlu dibuat terhadap kertas 2 lisan Al-Quran. Maka guru-guru yang bertanggungjawab untuk kertas ini, untuk penilaian ini, perlu memastikan ralat tersebut telah pun dicatat supaya tidak berlaku kesilapan ketika merekod markah murid yang diuji. Kemudian pastikan betul-betul bentuk soalan tahun ini seperti tahun 2019, set kertas 1 dan kertas 2 masih lagi, kertas soalan kertas 1 dan kertas 2 mengandungi 10 set. Jadi kita ada 10 set soalan untuk kertas 1, 10 set soalan untuk kertas 2. Jadi setiap 10 set soalan ni masih lagi dengan kaedah pemarkahan yang sama, cuma untuk tahun ni kemungkinan ada sedikit perubahan, dan perubahan tersebut tidak boleh diberitahu dalam video ini. Hanya bagi calon-calon yang telah menghadapi ujian ini sahaja yang akan tahu bagaimana keadaan soalannya nanti. Dan yang kedua, sekiranya calon terlalu ramai di sekolah guru-guru ini, untuk calon-calon yang sekolahnya ramai sangat, apa yang boleh dibuat ialah pelajar-pelajar tadi dikelompokkan dalam kumpulan-kumpulan kecil. Sekiranya guru tersebut boleh mendapatkan rakan-rakan guru yang lain untuk menjadi penilai, maka dia boleh bahagikan mengikut kumpulan-kumpulan dan masing-masing boleh menggunakan kertas-kertas soalan yang telah dibekalkan oleh pihak JAKIM, yang biasanya dibekalkan bukan satu, lebih daripada satu, untuk memudahkan dan mempercepatkan proses penilaian ini. Jadi wujudkan kumpulan kecil ini, wujudkan daripada awal, bahagikan kumpulan, kelompokkan siap-siap, dan kemudian kita tentulah ikut kreativiti guru masing-masing. Mungkin ada kelompok yang memang telah hafal, mungkin ada kelompok yang memang agak sederhana, mungkin ada kelompok yang memang sangat lemah. Maka kita kelompokkan supaya mudah untuk kita menjalankan penilaian, dan mungkin ada pertimbangan-pertimbangan yang guru-guru boleh buat untuk memberi peluang yang lebih atau panjang kepada pelajar-pelajar yang mungkin masih agak kurang hafazannya, untuk baiki atau untuk mereka melakukan persediaannya lebih rapi. Jadi yang ini semua bergantung pada kebijaksanaan dan kreativiti guru-guru. Yang ketiga, sediakan platform ujian utama. Jadi bila buat secara atas talian, cari platform yang sesuai, yang berdasarkan pengalaman kita, kita tahu platform ini terbaik dari sudut line-nya sesuai di kawasan kita, line-nya bagus, dia punya kualiti suaranya, audionya bagus, tidak ada masalah tersangkut-sangkut, dan majoriti murid atau calon di tempat kita memang dapat gunakan platform ini dengan baik, maka bolehlah kita pilih dan tetapkan. Pastikan semua platform yang kita pilih ini, sama ada Google Meet atau Telegram atau Live Telegram ataupun Zoom, StreamYard, semua platform ini kita kuasai betul-betul sebelum peperiksaan. Kita mahirkan dulu, kita study dulu, supaya kalau berlaku masalah di pihak kita, guru yang menilai, yang memulakan, yang menggunakan platform ini, kita boleh selesaikan serta-merta. Sekiranya berlaku isu-isu teknikal di peringkat calon, kita juga tahu bagaimana nasihat yang boleh diberi untuk menyelesaikan masalah teknikal tersebut. Perlu juga sediakan platform kecemasan. Sebagai contoh, jika berlaku situasi talian terputus, apa backup plan kita untuk menguji calon tersebut.
Sama ada platform kecemasan lain yang kita boleh gunakan, boleh buat video call terus, ataupun menggunakan alternatif-alternatif lain yang selamat dan sesuai. Yang keempat, arahan perlu jelas kepada calon dan ibu bapa. Beri arahan ataupun jadikan dalam bentuk taklimat kepada ibu bapa bagaimana pelaksanaan ujian ini, supaya ibu bapa dapat membantu calon-calon melakukan persediaan rapi sebelum peperiksaan berlangsung. Jadi tetapkan awal-awal jadualnya, masanya, apa yang perlu disediakan. Semua tu perlu jelas maklum kepada ibu bapa. Dan bagi soalan-soalan yang kita nyatakan tadi, setiap kertas ada 10 set. Maka bagaimana kita memastikan set-set ini boleh diundi, ataupun adakah set ini kita tetapkan, juga terpulang kepada kreativiti setiap guru. Jadi kepelbagaian set ini adalah supaya pertama kita menjaga kerahsiaan, tiada soalan yang bocor, tak ada soalan yang tersebar di kalangan calon. Tapi bila kita buat suasana yang berjauhan ini, maka kemungkinan situasi soalan ini dikongsi agak sukar berlaku, ataupun kalau berlaku sekalipun terpulang pada cara kita menentukan set. Sama ada guru hanya memilih soalan secara rawak mengikut kreativiti guru tanpa memaklumkan murid nama set soalan. Contoh, tak perlu beritahu murid ni set 2, set 3 dan sebagainya. Yang penting murid diuji dengan set-set yang berbeza. Kemudian platform ini dan ujian ini perlu dibuat pra-uji lebih awal sehari sekurang-kurangnya, supaya guru-guru dapat tahu apa masalah pada platform tersebut. Jadi bila buat pra-ujian awal, kita boleh libatkan beberapa murid yang berisiko, contohnya kawasan-kawasan rumah yang agak jauh, yang kita boleh buatkan pra-ujian itu untuk kita kenal pasti masalah talian mereka. Jadi bolehlah kita buat backup plan lebih awal sekiranya memang murid-murid tersebut tidak dapat menggunakan platform ini bagi tujuan ujian lisan Al-Quran. Persiapan calon, apakah persiapan calon ataupun secara khususnya ialah persiapan yang perlu dilakukan ibu bapa untuk anak-anak mereka yang mengambil peperiksaan. Bagi kertas satu, yang mana kertas satu ini calon hanya membaca Al-Quran, membaca ayat-ayat Al-Quran yang telah ditetapkan. Maka untuk kertas satu, calon di rumah bersama ibu bapa atau di mana-mana tempat yang ditetapkan ibu bapa. Mungkin ada ibu bapa yang terpaksa keluar daripada rumah, duduk dalam kereta di kawasan-kawasan yang ada talian yang bagus. Itu usaha yang hebat daripada ibu bapa untuk anak-anak. Pastikan anak-anak ada Al-Quran yang biasa mereka baca. Jadi penting Al-Quran yang biasa mereka baca, kerana mereka akan selesa dengan memegang dan membaca ayat-ayat dalam Al-Quran tersebut. Dan pastikan apabila anak-anak membaca daripada Al-Quran yang ini, yang biasa mereka guna ini, ikut kepada arahan guru-guru. Apabila guru-guru telah beritahu set berapa ataupun telah beritahu muka surat berapa, bantu anak-anak kita untuk cari muka surat tersebut dan tandakan. Cari muka suratnya, tandakan siap-siap, supaya apabila anak-anak ini membaca, mereka dapat membaca dengan tenang dan tidak kelang kabut untuk membuka dan menyelak halaman-halaman muka surat Al-Quran tersebut. Nanti dia jadi kelang kabut, kesian dia membaca nanti. Jadi kita elakkan anak-anak ini panik. Maka pastikan Al-Quran ini, apabila kita tahu saja apa surah ayat yang perlu dibaca, bantu anak-anak ini untuk menentukan muka suratnya. Biasanya guru-guru akan menyebut kepada ibu bapa atau calon muka surat. Muka surat dulu. Kemudian bila dah jumpa muka surat, baru disebut nama surah dan bilangan ayat, supaya ibu bapa boleh buat pengesahan ayat dan nombor ayat dan juga surah yang akan dibaca. Pastikan on kamera dan audio dalam keadaan baik. Audio sama ada mikrofon dan juga speaker, supaya anak-anak mendengar arahan guru, dan mikrofon on supaya guru-guru boleh mendengar bacaan anak-anak. Pastikan dalam keadaan yang baik. Sekiranya audio menggunakan telefon, kita bimbang anak-anak kita tidak dapat membaca dengan jelas, gunakan bantuan headphone ataupun earphone yang bersesuaian, supaya suara anak-anak kita jelas. Jadi ibu bapa kena berkorban, buat persiapan awal, adakan alat-alat bantu ini supaya anak-anak dapat membaca dengan sempurna, dengan baik, guru-guru dapat dengar dengan jelas, dan anak-anak kita juga dapat diberi markah yang terbaik berdasarkan kepada bacaannya. Jadi ini antara pengorbanan lah ibu bapa. Pastikan on camera, ini perlu dilakukan on camera,
Sekurang-kurangnya nampak muka anak-anak kita membaca. Jadi guru-guru boleh melihat pergerakan bibir, mulut anak-anak tadi membaca ayat-ayat Al-Quran yang telah ditetapkan. Okey, bagi kertas 2 ini perkara paling penting adalah on camera dan pastikan audio berfungsi, mikrofon dan juga speaker berfungsi. Anak-anak dapat dengar suara guru-guru yang memuji mereka. Suara anak-anak jelas pada guru-guru. Kemudian kamera on. Ini paling wajib sekali untuk kertas 2, kerana kertas 2 anak-anak tidak boleh membaca Al-Quran, tidak boleh melihat Al-Quran. Mereka mesti baca daripada hafazan ingatan mereka. Jadi untuk kertas 2 perlu pakai penutup mata. Pastikan anak-anak pakai penutup mata. Sama ada penutup mata khas atau ambil kain, tutup matanya dan biarkan dia membaca apa sahaja yang diarahkan oleh guru-guru. Apa sahaja yang diuji oleh guru-guru tersebut, anak-anak baca berdasarkan hafazan dia tanpa bantuan sesiapa. Jadi ini bagi kertas 2. Dan untuk kertas 2, bagi kertas 2 ini, untuk memudahkan anak-anak ini, anak-anak ini dapat membaca hafazan dengan baik. Jadi guru-guru juga perlu memastikan sebaik-baiknya ujian ini dijalankan secara berasingan. Maksudnya jalankan sebanyak 2 kali. Round pertama, uji kertas 1 dahulu. Selesaikan semua calon kertas 1. Bagi round kedua, uji dengan kertas 2 pula. Tapi situasi ini mungkin boleh diubah sekiranya calon-calon yang kita uji ini ada masalah talian yang kritikal, yang tidak sesuai untuk kita ulang berkali-kali untuk buat ujian ini. Mungkin guru tersebut boleh gunakan kreativiti dan kesesuaian, gabungkan sahaja uji kertas 1, kemudian boleh uji dengan kertas 2. Jadi ini adalah beberapa perkara yang boleh dipertimbangkan oleh guru-guru. Yang penting ujian ini berjalan dengan baik, murid-murid dapat jayakan ujian ini, dapat jawab yang terbaik, dapat buat yang terbaik. Sama-sama kita doakan anak-anak kita berjaya dalam ujian lisan Al-Quran UPKK tahun 2021. Sekian daripada kami, Pusat Motivasi Bentara Amal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.